Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh bermula anytime now apabila anda sudah bersedia. Saya sudah siapkan semua, everything in order. Saya mengharapkan anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Dan malam ni kita akan menceritakan satu bahan makanan yang simple, tetapi lagi sekali antara makanan-makanan yang terpinggir mungkin ataupun tidak perasan. Saya nak cerita malam ni tentang satu lagi bahan yang di antara tiga, iaitu pumpkin seed, biji labu ataupun kuaci labu yang warna hijau. Pernah saya cerita dahulu ni, pernah tengok kan semua ni kan? Ingat je dah pernah tengok. Okey, tapi kita cuma ingatkan you balik supaya jangan lupa sesekali ambil juga ni yang hijau-hijau ni. Okey, ni dipanggil pumpkin seed ataupun biji labu. Malam ni kita nak cerita tentang bukan kuaci hitam tu. Kuaci hitam tu selalunya datang daripada watermelon ataupun daripada tembikai. Tapi malam ni khas saya bawa sebab ada kaitan dengan penyakit tiga serangkai dan juga penyakit-penyakit lain yang mungkin anda akan terkejut bila dengar nanti. Walaupun sesimpel ni, namanya apa dipanggil? Biji bunga matahari ataupun sunflower seed. Saya tunjuk bagi mereka yang tak biasa tengok bijinya. Dalamnya berwarna putih-putih kelabu macam tu. Nampak ni putih-putih kelabu. Dan kalau you ambil dengan kulitnya, nak buat macam makan kuaci tu, warnanya hitam dan ada jalur putih. Dia tak besar mana, kecil. Sebab tu kalau kalau you kaki ambil kuaci, you mungkin suka antara tiga-tiga ni. Mungkin kita lebih biasa yang hitam tu, walaupun bijinya atau isinya lebih nipis. Dan sampai kadang-kadang orang dah expert makan tu, dia pakai sebelah jari je ataupun dia pakai dengan gigi dia saja, dia dah pandai buka sendiri dah. Betapa dahsyatnya orang yang dah biasa ni. Tapi bagi saya, beli yang dah siap dah pun boleh. Cuma you perhatikan supaya kalau dia tulis roasted tu, kalau boleh yang tak salted ataupun tidak bergaram. Sebab dia sendiri, kacang tu sendiri dah ada dia punya sodium yang walaupun masinnya tak dirasai sangat, tetapi dah cukup. Tak payah nak tambah-tambah garam lagi dah. Faham tu? Apapun cantik bijinya, memang simple nampak. Dan saya kalau tunjuk ataupun anda sendiri pernah makan, saya tengok tadi ada orang feedback kata sejak saya kenal pasal kuaci ni, saya dah suka pada pumpkin seed ataupun yang setengah orang suka kepada sunflower seed. Anda semua tahu kan sunflower seed, nama sainsnya Halianthus inus. Nama tak payah ingat, tapi design pokok ataupun bunga matahari ni, sunflower, is very easy. Kalau you pergi kat Malaysia tak banyak lah, kecuali mungkin dekat Cameron Island kot. Tapi di overseas, anda akan tengok kalau ladang dia tu, wah, penuh dengan warna kuning je, jauh, cantik lah. You bayangkan bunga matahari tu, yang dia punya biji di tengah-tengah tu hampir 12 inci. Dia punya radius ataupun dia panggil daripada hujung ke hujung tu lebih kurang dekat sekaki. You bayangkan sekaki ada lebih kurang 2-3 ribu seeds. Seeds tu biji dalamnya. Jadi kalau ada 2,000 tu, you bayangkan lah. Sebab tu dia senang kalau ditanam dan didapati di negara-negara yang ekspor. Yang dipanggil sunflower seeds ni memang cantik sangat. Dia orang boleh dapat daripada ladang mereka. Dan kebanyakan daripada biji ni juga dijadikan apa dipanggil sunflower oil. Now, bezanya malam ni kita habis cerita, jangan biasakan dengan sunflower oil. Sebab semua oil-oil yang dibuat daripada biji-biji ni, daripada pokok-pokok tanaman, bukan salah biji itu, tetapi proses dia tu sehinggakan dia jadi minyak dah terlalu banyak merosakkan. Dan ada yang sampai peringkat dipanggil trans fat. Trans fat adalah lemak yang berbahaya kepada body kita. Faham? Dia boleh merosakkan sel-sel kita. Sebab apa? Sebab proses di dalam kelang tu yang bersihkan dia, menukar warna dia, menstabilkan dia tu saja pakai beberapa chemical proses yang membahayakan. Baik, jadi balik kepada biji tu,
Okey, sekarang saya nak bagi tahu pada anda awal-awal lagi jaga baik-baik. Kalau you minat dengan ni sunflower seed ni, biji bunga matahari pun, kalau saya kata berapa banyak kebaikan dan sebagainya, boleh makan dan harus dimakan, cuma jangan terlalu banyak sebab kalorinya tinggi. Dia tinggi dengan kalori setiap lebih kurang 100 gram. 100 gram ni lebih kurang mungkin setengah cawan lah kot. Okey, kalau you ambil dia hampir 580 kalori. Jadi kalau sekali you makan satu ni tak habis lah. Kalau sampai you boleh habis satu kontainer ni dahsyat lah. You habis setengah cup pun, setengah cawan pun dah dekat 600-700 kalori juga. So bahaya, kena jaga baik-baik dari segi kalori. Tetapi kalori yang baik sebenarnya, walaupun dia tinggi, tapi dia asasnya daripada lemak. Dia tinggi dengan lemak, quite high in fat. Tetapi bukan lemak yang jahat pula. Lemak yang bernama seperti linoleic acid, oleic acid, semua fatty acid ni ataupun lemak-lemak ni lemak yang polyunsaturated. Maksudnya kalau nak ambil bahan berlemak jenis macam ni lah orang cari daripada tumbuh-tumbuhan. Faham? So lemaknya walau tinggi tapi bagus, dia ada tinggi dengan fiber. Serat dia kalau you ambil, saya kata apa, setengah cawan satu hari tu ataupun sekali makan tu pun dah lebih daripada mencukupi untuk keperluan fiber you pada hari tu. Dahsyat tak? Dia punya fiber tinggi, lebih kurang hampir 10 gram pada setiap 100 gram. Berarti 10%. Banyak tu. Kalau you tak faham, fiber yang tak nampak dalam makanan kita selalunya tak tinggi daripada 3-4% je fiber, serat-serat. Buah-buahan pun paling tinggi 6-7%, tapi yang ini hampir sampai 10% fiber. Macam nanas tu semua tu nampak kan? Ni kita tak nampak, tapi dalam tu dah ada serat. Lagi ada protein yang bagus pun tinggi juga. Lepas tu dia banyak vitamin B. Jadi bagi kita yang kekurangan vitamin B, inilah antara orang kata apa, bahan makan yang harus you kawan dengan dia setiap hari. Tak payahlah banyak. Kalau kita 2 sudu, orang panggil 2 sudu makan per day is more than enough. Kajian dijalankan mengatakan kalau siapa yang amalkan 2 sudu makan sehari dah cukup. Kalau buat hari-hari you cukup, orang kata apa, dari segi tukar-tukar lah sikit, bukan nak ambil apa cuma biji rini saja kan, ambil lah nuts and seeds yang lain pula kan, campur tolak. Di seminggu you dapat 2-3 kali. Saya akan cerita 20 manfaat nanti, sebab dia ada lagi yang paling, kenapa saya nak fokus kepada kacang ataupun biji rini, ialah dia tinggi dengan potasium. So of course bagi mereka yang buat dialisis, yang doktor kata jangan makan potasium tinggi, janganlah galak nak ambil ni lebih daripada 1 sudu. Untuk nak rasa 1 sudu kecil cukup, tapi untuk makan lebih daripada 1 sudu tu sebab dia tinggi dengan potasium, very good. Untuk nanti saya bagi dia punya gejala atau penyakit-penyakit yang boleh dibantu. Nombor 2, magnesium. Kalau you ada potasium dan magnesium ni, kira you dahsyat lah kan, sebab memang orang cari benda ni kat farmasi pun nak beli sintetik lagi. Tapi dah ada dalam ni, buat apa nak pergi jauh-jauh kan? Simple je, kacang ataupun biji rin macam ni saja. Ada fosforus lagi, ada iron. Iron ni memang bagus lah kan, nampak macam simple tapi ada zat besi semua. Yang penting dia ada sodium, tetapi sodiumnya rendah, jadi potasiumnya tinggi. Dahsyat lah tu. Memang itulah sebenarnya orang cari di dunia zaman sekarang. Disebabkan kita terlalu banyak sodium. Bukan saya kata sodium tu jahat, kan selalu saya kata garam tu bagus, tapi kita over. Contoh, kita patut cuma ambil 2700 mg ataupun 2.7 gram sehari garam. Kita kat Malaysia ni tak kurang pada 3 ke 4 gram lebih makan benda-benda yang bergaram ni. Dan saya nak beritahu pada you tentang soal garam ni, hati-hati. Kacang ni Tuhan jadikan dah cantik dah rasionya, berarti dia punya garam rendah, dia punya potasium tinggi. Ini dua ni, partner ni kalau pandai, potasium tinggi dan sodium rendah, blood pressure akan turun. Saya ulang lagi sekali,
darah tinggi, tekanan darah tinggi akan turun. Jadi bagi kita yang dah berumur, kadang-kadang dia senang kan naik blood pressure ni kan, ataupun budak-budak muda yang stres ataupun makan tak betul selalu, cubalah amalkan sekurang-kurangnya. Tak mau makan tengah hari pun tak apa, tapi boleh jamah sedikit kacang ni, boleh. Lepas tu dia ada zinc, dia ada manganese lagi. Manganese, you pernah dengar kan cerita manganese, ataupun you tadi saya kata magnesium, semua tu memang best punya mineral. Okey, dan dia ada selenium pula tu lagi. Selenium you tahulah anti apa, nanti saya sebut anti cancer pun. Lepas tu dia ada kalsium pula. Banyak lagi lah, tapi cukup dulu kalau you dapat dengar dan faham yang dalam kacang sesimpel macam ni saja dia punya dahsyat konten dia tu. Okey, baik. Nombor 1 manfaatnya, ready? Tulis ya. Dia lawan inflammation. Dahsyat tak? Sebab apa? Sebab dia juga ada vitamin E, dan vitamin E anda kena tahu dia terkenal untuk lawan inflamasi. Dan dia ada sedikit omega 3. Memanglah kebanyakan kacang-kacang ataupun bijirin ada minyak-minyak termasuk omega 3, tapi sikit lah. Walau bagaimanapun bagus digunakan untuk anti-inflammation, sebab dia mengurangkan, ada satu yang dinamakan C-reactive protein. Tak payah ingat, semua tu sains, tetapi orang yang belajar sains, CRP dia turun. Okey, bila CRP turun berarti dia boleh lawan inflamasi. Orang yang sering kena penyakit sendi, arthritis, gout, kan pernah dengar kan cerita-cerita macam tu, selalunya memerlukan anti-inflammation punya makanan. Ini salah satu daripada yang top sekali, dan dia juga boleh membantu untuk penyakit jantung dan juga penyakit diabetes. Saya ulang lagi sekali, diabetes dan penyakit jantung. You bayangkan, sebab apa? Sebab dia mengurangkan masalah cardiovascular system punya masalah ni. Sebabkan apa? Dia juga ada vitamin C, dia juga ada saya kata tadi, linoleic acid, ingat tak? Dan dia ada semua vitamin B semua tu. Tu amat bagus mengurangkan inflamasi supaya tak kena heart attack dan stroke. Tentang diabetes pula, disebabkan dia ada apa tadi? Magnesium. Ingat tak? Okey, dan dia terkenal bila dia dapat kontrol juga peredaran darah pun dia kontrol ni, bijirin ni. Okey, maka dia boleh mengurangkan diabetes mellitus, terutama sekali dengan adanya magnesium. Okey, anda tahu magnesium melonggarkan ataupun membuka saluran darah, pembuluh darah tu senang terbuka, maka dia mengurangkan masalah high blood pressure tadi, dan dia membantu mengurangkan kolesterol kan. Ada satu lagi yang dinamakan B3. Pernah dengar B3? Niacin tu. Ataupun satu lagi yang saya tak pernah dengar, namanya cyanurin. Rupa-rupanya dalam kacang ni, cyanurin ni lah yang mengurangkan kolesterol dan mengurangkan triglyceride. Ni semua ni lemak-lemak yang orang tak suka tengok lah dalam blood result dia kan. Turun kolesterol, turun triglyceride, apa lagi? Cantik lah untuk penjagaan jantung, blood pressure. Itu yang terbaik. Baik, saraf. Lagi satu untungnya, dia menjaga saraf, dia juga merelakskan otot. Merelakskan otot, maksudnya otot tak jadi kejang, susah nak kena cramp. Kalau you acap kali makan snack ni makanan cicilan ataupun makanan relax kan. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. So disebabkan dia punya magnesium dan kalsium lah yang menjadikan otot dia sentiasa relax. Dan kalau otot relax saja tak apa, bila dia sampai ke otak pula, dengar, didapati bahan-bahan dalam, bahan aktif dalam biji bunga matahari ni boleh kontrol dan kawal kita punya mood. Dia ada satu bahan yang dikeluarkan nama tryptophan. Anda pernah dengar kan? Tryptophan ni bagi you cool, bagi you happy, relax, dan you boleh fokus. Okay? Satu lagi,
yang kenapa brain atau otak dapat dibantu sebabkan tadi dia banyak vitamin B, terutama sekali B6 yang namanya pyridoxine tu memang terbaik untuk otak, ya. Ada lagi lah yang lain-lain tu kan. Tapi khas untuk mereka yang nak mengkontrol daripada demensia supaya tak nyanyuk cepat, antara kawan kita ialah kacang ni. Saya sebenarnya tak sangka ni. Sebab tu banyak benda yang saya suka belajar dan cerita dan share dengan you. Sebab setiap kali kita dapat pengetahuan baru, kita always say Masya Allah, macam tu. Kita tengok balik, Ya Allah, macam tu. Macam tak percaya kalau you tengok kan, biji dia macam alah, orang tak tengok lah kan. Tapi itulah dia kuasa Allah sebenarnya. Bone health untuk kesihatan tulang kita, gigi kita, ya, rambut kita. Sebab apa? Dari sudut tulang tu dia lebih kepada tingginya kalsium. Datangnya daripada mana? Daripada magnesium. Magnesium lah yang lebih kurang konsepnya macam K2 juga. Dia membantu D3 yang telah ambil banyak kalsium daripada makanan, daripada pencernaan ataupun daripada matahari, semua dah steady dah. Tapi bila kalsium yang diambil oleh D3 tu nak letak mana, kerjanya magnesium dengan K2 sebenarnya. Jadi kalau magnesium dah cukup, itu yang dikatakan kalsium meningkat di dalam badan kita melalui pemakanan ni. Baik, seterusnya yang kita pun tak sangka, rupanya atlet ataupun ahli sukan boleh orang kata apa, makan snack dia sambil nak berehat ataupun after game ke, amalkan kacang macam ni ataupun biji rini. Sebab apa? Dia meningkatkan energi. Meningkatkan energi. Lagi sekali peranan dimainkan oleh magnesium. Dan dia disebabkan dia juga ada copper yang tinggi, maka copper ni menyebabkan body kita untuk ahli sukan terutama sekali lebih fleksibel. Maksudnya lebih apa? Lebih anjal lah. Dia boleh, orang kata apa, bergerak dengan lebih laju, lebih lincah, dan lagi satu pula dia ada B1, ada selenium lagi. Ni semuanya kebaikannya untuk tenaga. Jangan lupa protein dalam biji ni pun boleh digunakan untuk tenaga juga. Baik, orang pregnant pula bagusnya amalkan biji ini, makan, disebabkan dia ada zinc, dia ada folate, dia ada vitamin E. Tiga-tiga ni memainkan peranan yang paling penting untuk mak, untuk ibu dan juga untuk janin, untuk baby kita yang tengah membesar dalam kita punya rahim tu. Make sure, especially folate lah, anda tahu kan, untuk ketumbesaran dia punya otak, untuk dia punya the whole body development, termasuklah tulang belakang ataupun saraf belakang. Kalau tak cukup folate, anda tahu kan, dapat spina bifida yang terbuka tulang belakang tu, ataupun dia punya saraf tu tak tutup rapat, jadi doktor kena operate dan sebagainya. Sikit lagi tentang kebaikan. Dia disebabkan selenium. Selenium terkenal untuk detox. Kalau anda tahu, bila kita nak detox liver kita ke, nak detox kidney kita ke, ataupun nak detox secara amnya, kita kena ada banyak serat. Macam you pernah dengar dalam bioserat tu kan, kita masukkan banyak bahan-bahan berserat dan juga banyak sayur-sayuran, buah-buahan, pilihan-pilihan rainbow food. Tapi untuk biji ni saja, dia dah boleh kita guna pakai untuk detox sebab selenium. Bila dia dah pandai detox, dan dia menjaga masalah sangkut-sangkut plak-plak dalam pembuluh darah, dia boleh mengurangkan masalah atherosclerosis, masalah heart attack, masalah stroke. Tiba masanya dia mainkan peranan yang lebih kuat, iaitu terkenal biji apa yang dipanggil bunga matahari ni ada kemampuan untuk mengurangkan angiogenesis. Berarti dia menurunkan aktiviti kanser. Bahkan ada kajian mengatakan dia boleh lawan breast cancer, stomach cancer, prostate cancer. Dahsyat sesimpel macam ni je nampak. Saya ingat nak kena order lah setiap sebulan satu ni bolehlah habis dalam seminggu 2 sudu atau 3 sudu kan. Sebab saya ada kacang ni lagi, kacang pumpkin lagi, lepas tu ada almond lagi,
walnut sikit lagi, sikit-sikit lah. Okey, baik. Yang ni saya tak sempat tadi nak cakap tentang bila sampai ke otak tu punya tryptophan tu ada kaitan dengan depresi. Siapa-siapa yang kat sini dah tak ada modal nak makan lain, dah bosan, tambah ni kalau you tengah stres ataupun you tengah depressed. Sebab stres kalau lama-lama sangat boleh keluar penyakit yang lebih fizikal, lebih teruk daripada cuma mental. Faham Baik, seterusnya kan banyak ni dia punya keuntungan dia. Antioksidan, hilangkan karat-karat, hilangkan apa lagi masalah yang orang kata tinggal-tinggalan kumuhan dalam badan kita tu kadang-kadang rosak, habis oksidize semua kan. Sebab apa? Dia ada vitamin C, E dan A. ACE tu antioksidan lah. Dan skincare. Seterusnya ada orang dah tahu bila makan ni mukanya lebih glowing. Glowing ni maksudnya bersinar-sinar, berseri-seri. Sebab apa? Sebab dia ada antioksidan dan dia ada lipid. Dia ada lemak yang bagus. Kan saya cerita tadi oleic acid dan linoleic acid. Ni bagus untuk kita punya kulit sekali. Okey. Dan terkenal bagi mereka yang ada parut pun senang pulih. Dan bukan dekat parut saja, kalau you luka pun lagi satu untungnya dia cepat pulih. Bagus ni kalau orang kata apa, luka-luka cepat sembuh ni kan. So satu lagi kenapa? Sebabkan dia ada yang saya kata tadilah, essential fatty acid tadilah kan. Sebab lemak ni lemak bagus, so orang boleh pakai untuk penjagaan kulit. Satu lagi kebaikannya sebab rupa-rupanya dia ada vitamin A dan vitamin C dalam tu, bagus untuk mata. Yang satu lagi yang tak disangka-sangka, dia juga meningkat immunity, daya tahan immunity, daya tahan badan kita. So ambil benda-benda macam ni ataupun campur atas salad you boleh, tabur atas makanan you boleh. Alright, so tiga last ni supaya you boleh ingat. Satu dinamakan weight control. You kena hati-hati. Walaupun saya kata boleh makan, tapi dia boleh menggemukkan, tetapi dia juga boleh menguruskan. Sebab apa? You tak payah makan banyak. You makan lebih kurang, saya kata apa, 2 sudu saja satu hari, you dah rasa kenyang dan you punya kalori dah tinggi. Berarti you tak perlu makan banyak. Maka you secara tak langsung boleh buat weight control. Jadi orang obese amalkan biji sunflower seed ni untuk control you punya diet. Boleh. Alright, last 2. Satu ialah untuk benign prostatic hyperplasia. Benign prostatic hyperplasia ni selalunya memanglah untuk orang lelaki saja. Orang perempuan tak ada prostat kan. So bila dia dewasa, atas pada 40 dia mula membesar. Kadang-kadang tak sampai 50 tahun pun dah mula ada komplain kencing kerap, kencing tak boleh kontrol, kencing tak lawas. Ni semua ni antara gejala-gejala benign prostatic hyperplasia. Boleh ambil biji ni. Sambilan tu juga sperm count you ataupun sperm punya quality akan improve dengan pengambilan biji ni. Okay? Dan kita tutup cerita tentang dia juga antibakteria, anti-fungus dan anti-parasite. Ramai orang dah bagi makan makanan-makanan ni kepada binatang kesayangan dia orang, pet dia orang, kucing ke, kalau yang boleh bela anjing tu dia orang bagi makan. Masuk dalam palet-palet dia orang tu biji ni, sebab didapati dia boleh membunuh parasite. Cacing-cacing semua ni boleh dibantu orang kata apa, lawan dengan suruh dia orang makan benda-benda ni. Kita sekali pun makanlah ni, untuk binatang pun boleh. Baik, habis. Maka tinggal 3 bahaya yang, atau 4 bahaya yang orang tak sedar. Cuma nasibnya kita malam ni, baiknya nasib kita, bahayanya tidak begitu memudaratkan sampai bawa maut. Kecuali nombor 1, okay, dia punya bahaya ialah alergi. Walaupun tak ramai orang kena alergi dengan bijirin macam ni, biji macam ni, tetapi kalau you memang biasa alergi dengan kacang ataupun biji-bijirin lain, jangan makan terus. Ambil 1-2 biji, rasa dulu, tengok boleh tak
naik gatal tak, naik rashes tak. Sebab kalau you makan juga, dan kacang ataupun biji ni boleh menyebabkan sampai orang ada alergi. Itu nombor satu. Dan alergi kadang-kadang bukan masalah apa, kadang-kadang masalah reaksi itu. Setengah orang dia impact dia dahsyat sangat, walaupun orang lain cuma keluar ruam, tapi dia tak, sampai tak boleh bernafas, sampai kena pergi ambil oksigen, kena pergi emergency. Yang ni yang boleh bawa maut tu. Tapi belum lagi kita dengar lah kacang ni bawa maut kan. Okay, so allergy is number one problem. Number two ialah, saya kata apa tadi, gemuk. Kalau you makan terlalu banyak, saya dah kata apa tadi, terlebih-lebihan dia kalorinya tinggi. Kalau you tak pecahkan lemak you ataupun kalori you setiap hari makan je, walaupun saya kata bagus, itu bahaya kedua. Boleh ingat? Bahaya ketiga ialah disebabkan fibernya tinggi. Kan saya kata siapa-siapa yang ada sembelit, jangan makan ni terlalu tinggi, sebab fibernya tinggi, nanti lagi sembelit pula. Faham? Sebab dia boleh menyebabkan orang kata apa, constipation. Alright. Dan setengah orang sikit je lagi disebabkan kadang-kadang dia ada bahan yang tak bersih. Kadang-kadang you tak perasan tengok ada tak dalam tu macam mold. Kalau you dah datang dengan selepas makan, tengok-tengok you kembung, tak apa juga, you senar perut you macam kena sedikit food poisoning ataupun dah sampai muntah-muntah. Itu selalunya keracunan makan. Itu saja. Maklum sajalah, sebab kita bila beli, kita beli yang dah siap dalam kontainer macam ni kan, kita tak tengok apa yang dan cara mana dia yang proses. Padahal kacang ni antara yang terbaik. Cukup dulu saudara-saudara sekalian, jadikan bijirin begini sebagai kawan you, dan saya sendiri dah mula. Dulu saya cuma ni kacang ataupun biji apa ni yang hijau ni, biji labu, tapi sekarang saya dah tambah dengan biji biji sunflower seed, sunflower, bunga matahari. Lagipun kita memang gila pagi-pagi kan, suka tengok matahari naik semua kan, so shock juga kan. So sekarang bukan saja kita tengok matahari naik, kita makan dia punya biji sunflower seed. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di majlis ilmu yang terdekat nanti. Okey, semoga hidup anda bahagia, akhirat anda syurga, senyum sokmo, dan let go and feel good all the time.